Hai geng. Okey, kita nak bawa isu apa hari ni? Kita nak bawa isu hari ni Tun Mahathir. Tun Mahathir kata ramai lagi nak Tun Mahathir jadi Perdana Menteri. Ramai lagi yang nak ni yang nak Tun Mahathir kekal menjadi Perdana Menteri. Cuba bayangkan umur dia sekarang 97. Kalau satu-satu barang, satu-satu produk tu, kalau dia dah sampai dia hampir-hampir 100 tahun, of course dia akan jadi satu barangan-barangan bersejarah. Kan, jadi Tun Mahathir ni sepatutnya dia nak kena pergi masuk duduk dekat dalam museum. Kan. Jadi dan juga ada lagi statement yang dikeluarkan oleh kroni-kroni Mahathir lah. Salah satunya jangan lupa Khairuddin. Jangan lupa Khairuddin tu. Cuba apa tengok waktu Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri waktu 22 bulan, dan sebelum 22 bulan pun dia waktu Tun Mahathir memerintah 22 tahun. Khairuddin ni orang dekat dengan Tun Mahathir. Jadi daripada dulu sampai sekarang dia kekal bersama Tun Mahathir. Cuba bayangkan kalau Tun Mahathir naik jadi Perdana Menteri, apa yang akan berlaku terhadap Khairuddin. Sebab tu seseorang rakyat kalau dia nak kedudukan, dia boleh pergi rapatkan dengan Perdana Menteri. Dia boleh pergi duduk rapat dengan Perdana Menteri sebelum dia jadi Perdana Menteri, dan semasa dia semasa dia menjadi Perdana Menteri, orang-orang yang rapat dengan Perdana Menteri itu akan dapat habuan. Itulah sebab itulah setiap seorang yang duduk dekat dengan presiden, yang duduk dekat dengan satu-satu parti tu, mesti dia ada berkepentingan. Sedangkan kita boleh tengok waktu dia duduk dengan bakal Perdana Menteri itu pun, apa yang dia buat? Apa yang dia bantu rakyat? Dia hanya bersuara, tapi hasil untuk bantu rakyat tu tak ada. Of course geng, orang yang berpolitik, orang yang masuk di dalam di dalam politik, of course, terutama banyak kan, majoriti 80% dia masuk dalam politik disebabkan dia nakkan kedudukan. Kedudukan tu sangat-sangat mahal. Sebab itulah banyak orang memperjuangkan parti politik demi kedudukan. Macam kita boleh tengoklah Tun Mahathir, dia dah ada hasil dia ketika dia jadi menteri, dan ketika dia jadi Perdana Menteri, dan dia jadi Perdana Menteri yang kedua. Kita boleh tengok kalau betul-betul hasil yang dia bawa selama ni, hasil usaha dia waktu Perdana Menteri, takkan dia meninggalkan hasil yang macam ni sekarang. Kita boleh tengok kalau betul-betul dia zaman dia jadi Perdana Menteri, betul-betul dia membantu rakyat, lepas tu dia membantu negara, takkan Sabah Sarawak sampai hari ni teruk. Takkan Sabah Sarawak hasilnya terhadap rakyat Sabah Sarawak sekarang. Sedangkan Sabah Sarawak, depa ni bukan bangsa Melayu. Depa ni dahulunya bukan orang Malaysia, dan depa ni adalah negara Sabah dan negara Sarawak. Dan apabila depa masuk di dalam Malaysia, membuat gabungan dengan tanah Melayu, yang macam terbentuknya Malaysia, apakah pembelaan keuntungan kepada orang-orang anak-anak miskin Sabah dan juga Sarawak. Kan kita boleh tengok pimpinan depa sahaja yang senang kaya raya, rumah besar, tanah banyak. Jadi kita boleh nilai sendiri, projek tak pernah putus untuk pimpinan esko di kerajaan Sabah dan juga Sarawak. Jadi geng, kita boleh nampak, kita boleh fikir, kita boleh nilai kalau benar-benar bagusnya Tun Mahathir terhadap rakyat Malaysia, kita boleh nilai dengan atas hasil apa yang ada hari ini. Atas usaha dia dulu, dia meninggalkan kebaikan, keuntungan kepada siapa. Dia kaut harta-harta Sabah Sarawak, dia kaut barang-barang
keuntungan hasil bumi sana, dia mai letak dekat belah semenanjung saja. Dia mai letak ni di sebelah KL, di belah sini Sabah, yang macam daripada Perlis sampai ke Johor saja. Orang Sabah, rakyat Sarawak, rakyat Sabah, apa yang jadi? Cuba bayangkan, kemiskinan di sana terlalu teruk, terlalu besar. Mereka tak dapat rasa teknologi, kemudahan. Mereka tak dapat rasa sesuatu aktiviti sehari mereka tu berkaitan nak macam nak minta bantuan ke, lepas tu dia nak buat urus pendaftaran negara ke, kan, dengan JPN lepas anak dilahirkan, pengurusan perkahwinan ke apa, semua daripada pendalaman kena keluar pergi ke pekan. Belum bandar lagi, itu pekan. Barulah ada pejabat kerajaan. Kita boleh tengok sekolah mereka terlalu mundur, berbeza dengan sekolah belah kita ni, kan. Kalau macam belah semenanjung, yang paling teruk sekali Kelantan, kan. Pendalaman Kelantan kita boleh tengok, untuk selesaikan masalah air pun tak dapat selesaikan, dan di Kelantan pun tak ada highway, kan. Sabah Sarawak barulah siap, Borneo punya highway itu pun makan tahun, dan jalan-jalan dah berapa banyak jalan-jalan rosak. Jadi kalau Tun Mahathir punya pemerintahan 22 tahun dulu bagus, tak akan ada kemiskinan yang terlalu besar, terlalu ramai di Sabah Sarawak. Jadi kita boleh fikirkan, orang umur 97 nak angkat beras kampit pun tak larat. Nak angkat beras kampit, minyak 5 liter pun dah tak larat. Macam mana dia nak fikir bebanan otak dia? Macam mana dia nak fikir bebanan otak dia untuk nak bantu rakyat, untuk nak selesai memikirkan masalah rakyat. Sebab untuk pengetahuan apa, Perdana Menteri, menteri-menteri, mereka bukan buat kerja, mereka hanya memikirkan, dan kalau ada wartawan hanya pergi bercakap, mengeluarkan kenyataan di depan wartawan. Kerja mereka tak buat. Mereka tak turun padang, mereka hanya bagi arahan, buat sini, buat ni. Mereka tak turun padang, kecuali waktu waktu bila dah siap perasmian, mereka buat. Fikir lagi, kan. Dah tua macam tu, dia nak fikirkan, dia nak bebankan lagi otak dia pun memang tak mampu. Kita perlukan perubahan. Sistem sekarang, sistem tak boleh pakai. Sistem yang dibawa oleh zaman Tun Mahathir dikekalkan sehingga sekarang, sistem yang merugikan rakyat, sistem yang mengkayakan kroni-kroni, JLC, orang yang ada, pengarah, pengawal di dalam sesuatu agensi, dan syarikat yang diswastakan tu, mereka je yang untung. Kita rakyat di bawah ni, apa dia keuntungan kepada rakyat? Jadi kita boleh nilai sendirilah. Macam Anwar Ibrahim cakap, sistem sekarang perlu ditukar, perlu diubah, perlu diperbaharui sistem-sistem sekarang. Sistem sekarang dah tak boleh pakai. Ini dah 2022. Sistem yang kita duk guna ni daripada tahun 80-an lagi. Sistem yang tak tahulah, cuba bayangkan, hasil bumi, segalanya hasil dah dikorek. Sawit, minyak, emas, apa dia lagi, kan. Pertanian pun kita duk import je selama ni, disebabkan sistem Mahathir yang dikekalkan sehingga sekarang. Sepatutnya sistem pertanian kita perlu upgrade, kita perlu ada pelaburan untuk pertanian, kita perlu lebihkan lagi pelaburan. Bayangkan 60 bilion untuk import makanan daripada luar negara mai hantar ke dalam Malaysia. Hampa bayangkan, dia cuba hampa fikirkan. Sistem sekarang ni adalah, kalau sistem ni bagus, tolong bagi tahu dekat komen. Kalau sistem yang dikekalkan daripada zaman Mahathir sehingga sekarang, kalau sistem ni bagus, komen di bawah. Bagus tang mana? Apakah sistem yang menguntungkan rakyat? Kita tak payah fikir banyaklah. Sistem oil and gas sudahlah. Kalau yang sebelum minyak tu masuk Malaysia, dia memang melalui kontraktor
daripada Petronas. Daripada Petronas dia nak sampai dekat kerajaan pun ada layer-layer. Ada orang yang duk conquer, ada syarikat yang duduk di bawah Petronas pula tu sebelum sampai ke kerajaan. Sepatutnya kalau ada syarikat di bawah Petronas tu, sepatutnya syarikat tu perlu duduk di bawah kerajaan tu supaya dia tak ambil untung. Macam-macam lah kita nak cakap kan. Kalau hampa faham sistem sekarang sistem dah tak boleh pakai, sistem yang perlu ditukar. Fikir-fikirkan, tolong subscribe, copy link, hantar kat mak am, pak am, tok am. Okey? Assalamualaikum.